بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada malam ini dan kita menyambung di dalam membicarakan buku Iqtida' Siratal Mustaqim, iaitu buku yang ditulis ataupun tulisan yang besar yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala anhu berkenaan Iqtida' Siratal Mustaqim, iaitu menelusuri jalan yang lurus yang menyelisihi jalan-jalan ashabul jahim, menyelisihi jalan-jalan ahli neraka ataupun mereka yang kafir ataupun ingkar ataupun berpaling daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah pun kita lalu dalam perbahasan pada kuliah yang lalu pada bab yang ke-6, iaitu bab yang menceritakan tentang panggilan untuk salat berjemaah, iaitu suatu bab yang membahaskan hadis di mana permulaan ataupun bagaimana permulaan azan, iaitu hadis yang mengandungi beberapa perkara, iaitu di bahagian awal-awal hadis tersebut apabila dicadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa cara untuk memanggil orang untuk hadir ke masjid untuk salat berjemaah. Itu antaranya seperti naikkan bendera, seumpama lain yang dilakukan oleh puak-puak Yahudi dan Kristian, iaitu dengan menggunakan trompet ataupun tiupan, dan juga yang dilakukan oleh Kristian dengan menggunakan loceng, dan itu semua adalah tidak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai untuk menyerupai golongan kuffar ataupun golongan ahlul kitab, Yahudi dan Kristian. Maka pelengkap kepada hadis tersebut adalah mimpi daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana mereka bermimpi bacaan lafaz-lafaz yang diucapkan di dalam azan. Maka dengan itu umat Islam menyelisih dengan orang kafir ataupun ahlul kitab dari sudut memanggil mereka ke rumah ibadat dengan cara melaungkan azan, iaitu perkataan yang mengandungi perkataan yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada syirik, dan suatu seruan untuk salat dan seruan untuk menuju kejayaan. Dan inilah dalam bab yang ke-6 ini adalah suatu bentuk untuk memberitahu dan mengajarkan kepada kita bahawasanya dalam agama Islam syariatnya tidak mahu menyamai dengan syariat
ataupun apa yang dilakukan oleh adat Kristian ataupun Yahudi dan sebagainya. Dan di akhir bab yang ke-6 kita juga telah memberi juga suatu kesimpulan oleh para alim ulama kita bahawasanya di dalam agama kita, di dalam syariat agama kita menyelisih kepada kaum Yahudi dan Kristian dan sebagainya, iaitu tidak ada di dalam Islam unsur-unsur muzik ataupun unsur-unsur menggunakan alat muzik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah bertentangan ataupun menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir sebagaimana yang telah kita sebut pada kelas yang lalu. Berikutnya pada bab yang ketujuh adalah suatu perbahasan golongan zimmi. Suatu perbahasan yang ditajukkan ataupun yang diberi tajuknya adalah golongan zimmi membuat syarat untuk dirinya sendiri. Baik, di dalam bab yang ketujuh menceritakan golongan zimmi apabila mereka membuat syarat, apabila mereka membuat syarat untuk diri mereka sendiri untuk berbeza dengan kaum muslimin, maka umat Islam memakai syarat tersebut ke atas mereka. Golongan zimmi adalah golongan ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Kristian yang duduk dalam negara Islam ataupun yang berlindung di bawah negara Islam, dan ada beberapa perkara yang mereka perlu lakukan untuk menggolongkan mereka untuk duduk dalam keadaan selamat dan aman di dalam negara yang diperintah oleh orang Islam ataupun majoriti orang Islam. Maka mereka dipanggil adalah ahlu zimmi ataupun kita kata kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir ataupun orang yang bukan Islam, khususnya Yahudi dan Kristian, yang duduk di dalam ataupun yang berlindung di bawah kerajaan Islam ataupun negara Islam, dan mereka perlu untuk membayar cukai dan sebagainya. Itu di dalam bab fiqh. Tapi di dalam bab ini dikhususkan jika sekiranya golongan zimmi meletakkan syarat ataupun membuat syarat untuk mereka sendiri di dalam negara ataupun di dalam mereka menyelisihi orang-orang Islam, maka kita sebagai negara Islam ataupun pemerintah Islam akan menerima syarat-syarat yang mereka letakkan, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Katanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan kebanyakan pemimpin dan ahli fiqh menetapkan bahawa golongan zimmi dari kalangan Nasrani dan lain-lainnya, ataupun golongan zimmi di kalangan Yahudi dan Kristian dan lain-lainnya, yang apabila telah membuat syarat untuk diri mereka sendiri, maka syarat-syarat itulah yang diperlakukan kepada mereka. Maka syarat-syarat itulah yang diperlakukan kepada mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi. So golongan zimmi ni kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga kebanyakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga ahli-ahli fiqh menetapkan bahawasanya sekiranya golongan zimmi yang berada di bawah penguasaan pemerintah Islam di kalangan Nasrani, Yahudi dan lain-lain, apabila mereka telah meletakkan syarat untuk diri mereka sendiri, maka syarat-syarat itulah yang diperlakukan kepada mereka ataupun dipersetujui ataupun didirikan ataupun dikuatkuasakan ke atas mereka oleh pemerintah Islam. Maka syarat-syarat yang contoh seumpama katanya seperti mereka mensyaratkan umpama kami harus menghargai kaum muslimin. Kami duduk dalam negara Islam dan mereka buat syarat iaitu kami mesti menghormati dan menghargai orang-orang Islam umpamanya. Ataupun mereka kata kami tidak meniru pakaian-pakaian mereka. Maksudnya kami tidak meniru pakaian-pakaian orang Islam. Ataupun mereka mensyaratkan menggunakan nama-nama panggilan mereka sendiri.
dan mereka tidak menggunakan nama-nama panggilan yang digunakan oleh orang Islam umpamanya. Umpama lain, mungkin mereka mensyaratkan untuk mereka tidak membawa senjata dan sebagainya, ataupun tidak boleh mengukir cincin yang mereka pakai di dalam bahasa Arab. Tidak boleh memakai cincin yang diukir sesuatu yang menggunakan bahasa Arab, ataupun mensyaratkan tidak menjual beli arak, ataupun tidak menzahirkan arak dan sebagainya, ataupun tidak menzahirkan salib-salib dan juga buku-buku agama mereka di jalanan-jalanan kaum muslimin. Maka mereka meletakkan syarat demikian. Maka dengan syarat-syarat tersebut, maka pemerintah Islam akan memperlakukan sebagaimana yang mereka letakkan syarat tersebut. Ataupun pemerintah Muslim sendiri yang meletakkan syarat kepada mereka setelah mereka persetujuinya. Dan penetapan syarat-syarat tersebut disebut dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya, dan juga secara umumnya para ulama menyatakan bahawasanya kalau sekiranya syarat-syarat yang mereka letakkan itu kita ataupun dibuat syarat dan sebagainya, dan kita lihat persetujuan mereka kepada syarat-syarat tersebut, agar secara zahirnya ataupun secara umumnya keadaan kaum zimmi yang berada di dalam negara ataupun penguasaan pemerintah Muslim akan nampak secara beza ataupun secara zahirnya, secara lahiriahnya akan menyelisihi kaum muslimin, sehingga dapat dibezakan di antara kaum muslimin dengan kafir. So ini yang ini sebab kenapa perlu letak syarat, atau kenapa mereka perlu membuat syarat untuk mereka sendiri dan sebagainya, supaya nampak perbezaan di antara penduduk Islam ataupun masyarakat Islam dengan masyarakat yang bukan Islam, ataupun untuk dibezakan dan supaya orang melihatnya dapat beza bahawasanya ini orang Islam, yang ini tidak orang Islam, yang ini orang Islam dan yang ini mungkin orang Yahudi atau yang ini orang Kristian dan sebagainya. Maka ini syarat ahlu zimmi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin tidak menetapkan secara khusus perbezaan tersebut. Kalau kita lihat dalam sejarah, Umar radhiyallahu anhu dan juga kaum muslimin di peringkat awal ataupun salaf, mereka tidak menetapkan secara khusus perbezaan tersebut. Boleh jadi bahwasanya perbezaan secara umum dan secara khusus itu adalah perlu disesuaikan dengan keadaan setempat. Bermaksud bahwasanya ahlu zimmah ataupun orang kafir yang duduk di dalam negara Islam, orang kafir ataupun ahlu zimmi yang duduk di bawah penjagaan, perlindungan negara Islam ataupun pemerintah Islam, maka mereka meletakkan syarat-syarat kepada mereka sendiri untuk nampak beza dengan orang Islam. Tetapi pada peringkat awal ataupun di zaman awal, Umar dan juga kaum muslimin yang pada ketika itu tidaklah meletakkan secara khusus apa dia syarat-syarat ataupun ciri-ciri secara khusus yang perlu dan yang tak perlu. Maka dia balik kepada ciri-ciri ini atau secara umum dan secara khususnya adalah disesuaikan mengikut keadaan setempat. So kalau sekiranya keadaan pada sesuatu tempat itu syarat-syaratnya mungkin A, dan tidak mungkin pada negeri-negeri yang lain mungkin syarat A tidak berapa sesuai dengannya, dan itu dilihat kepada syarat-syarat tersebut. Dan yang pentingnya adalah untuk membezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Yang pentingnya adalah syarat-syarat tersebut untuk membezakan antara ahlu zimmah atau orang kafir yang duduk dalam negara Islam dengan orang Islam itu sendiri. Baik. Contoh seperti yang lain, umpamanya mungkin syarat-syaratnya supaya tidak menzahirkan kemungkaran ataupun mesti menyembunyikan kemungkaran dan kemaksiatan mereka. Umpamanya tidak boleh bawa minuman keras, tidak boleh
mengiklankan arak umpamanya, tidak boleh menzahirkan jual beli arak dan sebagainya. So ini semua antara syarat-syarat yang ada, dan juga syarat-syarat ini dilihat kepada setempat ataupun keadaan ataupun suasana setempat ataupun zaman semasa. Umar pada saat itu melarang mereka menampakkan lambang. Umar pada saat itu hanya melarang mereka untuk menampak simbol, lambang yang menjadi ciri khusus mereka di negeri-negeri Islam. Lalu maksudnya kalau kita lihat bahawasanya pada zaman Umar radhiyallahu anhu, mereka dilarang untuk menampakkan lambang yang zahir ataupun ciri ataupun simbol yang menjadi khusus. Umpamanya mungkin mereka tidak boleh menzahirkan simbol-simbol agama mereka. Umpamanya mereka tidak boleh menzahirkan amalan agama mereka di dalam negara ataupun di bawah penguasaan pemerintah Islam umpamanya. So itu yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dalam masa yang sama, dia tidak menetapkan syarat-syarat yang lainnya secara khusus ataupun secara umumnya. Baik, kalaulah kita lihat kepada keadaan ini, maksudnya keadaan zaman salaf ataupun zaman awal, apabila mereka meletakkan syarat-syarat dan sebagainya, mesti ada perbezaan, mesti ada ciri-ciri yang membezakan antara Islam dengan kafir, ataupun ciri-ciri mereka ataupun lambang-lambang agama mereka tidak boleh dizahirkan sehingga ke tahap itu untuk supaya memelihara masyarakat Islam ataupun nampak untuk menzahirkan perbezaan. Bila orang tengok antara Islam dengan bukan Islam, orang boleh nampak, orang boleh tahu, oh ini orang Islam, orang boleh nampak ini adalah tidak Muslim umpamanya, atau ini Yahudi, ini Kristian, ini agama sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Itu berlaku pada zaman awal. Tetapi kalau kita lihat zaman-zaman kebelakangan dan sebagainya, kalaulah di zaman awal begitu rupa keadaannya, ataupun apabila pemerintah Islam meletakkan syarat-syarat dan jangan ada sebagai suatu simbol yang dizahirkan, jangan ada kemaksiatan minum arak ataupun sebagainya dizahirkan di dalam pemerintahan orang Islam, maka bagaimanakah jika orang Islam itu sendiri yang melakukannya ataupun yang memperlihatkannya? Faham tak maksudnya? Maksudnya, kalaulah keadaan pada peringkat awal itu demikian, maksudnya dengan syarat-syarat yang ketat dan syarat tidak boleh menzahirkan dan sebagainya. Bila tidak boleh menzahirkan lambang agama dan sebagainya, bagaimana orang Islam nak tiru, ataupun orang Islam tidak boleh melakukan sesuatu, tak boleh memakai pakaian mereka, tak boleh melihatkan simbol mereka. Lalu bagaimana umat Islam? Kalau ada umat Islam yang meniru mereka, atau kalau ada umat Islam yang ataupun memperlihatkan ciri-ciri agama selain daripada Islam, bayangkan, iaitu zaman-zaman kemudian dan sebagainya, sehingga kita pada hari ini sebahagian orang Islam yang menzahirkan seumpama menghormati dan membesarkan hari-hari perayaan mereka, menzahirkan dan mempamerkan suatu sambutan kepada lambang kepada sesuatu agama, sedangkan dia Muslim, sedangkan dia orang Islam. Satu orang Islam yang mungkin melakukan suatu amalan adat yang dilakukan oleh kafir, maka bagaimana keadaannya? Sudah tentulah teruk sekali. Sudah tentulah keadaan ini sangat teruk sekali. Bagaimana untuk kita membezakan di antara orang Islam dengan orang kafir kalau sekiranya orang Islam sendiri tidak memahaminya, dan kalaulah orang Islam itu sendiri tidak ada beza dengan orang kafir, lalu mereka memperlakukan ataupun melakukan suatu aktiviti agama lain, maka sudah tentu ini sangat-sangat tidak dibenarkan oleh syariat dan sangat-sangat berbeza dan juga menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Umpamanya mungkin kalau kita sekarang ni bertafakur, mungkin marilah sama-sama kita bertafakur selama 1 minit memperingati kematian fulan bin fulan.
Tak ada dalam agama Islam keadaan begitu. Duduk diam seketika kemudian bertafakur. No, tidak ada Islam. Tiba-tiba orang Islam melakukan demikian, maka ia meniru ataupun melakukan suatu adat umpamanya yang dilakukan oleh orang kafir dan sebagainya. Apatah lagi kalau sekiranya seorang Muslim yang namanya Islam, kemudian dia pergi buat suatu perayaan agama kafir. Dia pergi join dan memakai pakaian agama kafir, kemudian memakai pakaian simbol kepada sesuatu agama yang bukan Islam, kemudian mempamerkan keseronokan dan mempamerkan suatu bentuk penghormatan kepada agama lain. Maka ini suatu perkara yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka ini disebut dalam kitab-kitab fiqh tentang hukum hakam ahlul zimmah, iaitu hukum hakam orang kafir yang duduk di dalam negara orang Islam. Baik. Maka para ulama menyepakati bahawasanya kalau sekiranya syarat-syarat itu dibuat sendiri oleh zimmi dan telah diperintahkan pelaksanaannya oleh ataupun oleh pemerintah Islam, maka di sana para ulama semua tidak ada yang mengingkari perbuatan, tidak ada yang mengingkarinya. Maksudnya kalau ada syarat-syarat yang memang jelas membezakan di antara orang Islam dengan kafir, seperti syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi itu, maka ini semua disepakati oleh para fuqaha Islam. Dan kenapa bab ini diletakkan di dalam kitab kita? Kerana ia memberikan kepada kita suatu bentuk tasyabbuh, umpamanya suatu bentuk yang dapat membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Maka perlu dibezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Yang sedihnya adalah anak-anak orang Islam umpamanya ataupun masyarakat Islam seumpamanya, apabila orang tengok orang Islam sendiri, orang pun tak tahu dia ni Islam ke tak. Nampak namanya macam nama Muslim, tapi tengok secara zahirnya nampak macam bukan Muslim. Nampak orangnya mengaku Islam, tetapi zahirnya tidak mencerminkan keislaman. Nampak orangnya bernama Muslim, tapi pergi join sama di dalam ritual agama lain. Nampak namanya mungkin seorang Muslim, tetapi memakai pakaian khusus agama-agama tertentu dan sebagainya. Maka ini adalah suatu musibah kepada umat Islam, terutamanya kepada kita pada akhir-akhir zaman ini, yang mana sebahagian orang Islam sendiri tidak ada jati diri mereka terhadap agama mereka sendiri, sehingga mereka sendiri langsung tidak boleh menunjukkan, menzahirkan suatu bentuk perbezaan di antara agama Islam dengan agama tidak Islam atau agama kafir. Kadang-kadang sebahagian mereka keliru ataupun sebahagian mereka dipengaruhi oleh pemikiran liberal dan sebagainya. Maka mereka memperlihatkan demikian atas nama kebebasan. Mereka memperlihatkan perbuatan demikian atas nama hak asasi manusia. Mereka memperlihatkan sedemikian atas nama semua agama sama. Maka ini adalah suatu bentuk kurang kefahaman, bahkan tidak ada kepahaman Islam yang jelas, dan tidak adanya unsur yang kita sebutkan di dalam akidah Islam, al-wala'u wal-bara'. So ini adalah suatu perkara yang sangat didukacitakan dan sangat merisaukan kita, iaitu selama kita itu khususnya apabila kita berada pada zaman-zaman akhir yang lebih banyak lagi musibah dan sebagainya, yang amalan Islamnya tidak lagi diamalkan, atau amalan Islam dah dikatakan itu bukan amalan Islam, dan yang amalan bukan Islam dikatakan amalan Islam. Maka ini yang dibimbangi oleh Nabi dan dibimbangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa antum idza labisatkumul fitnah, kamu nanti apabila kamu hidup di dalam zaman yang labisatkumul fitnah, yang akan kamu duduk di dalam suatu zaman yang bercampuri
bercampur aduk di antara kebenaran dan kebatilan, ataupun hidup di dalam keadaan yang diselubungi oleh fitnah. Yang kecilnya membesar, yarbu fiha saghir, yang kecilnya itu membesarlah dalam fitnah tersebut, membesar dalam bid'ah tersebut, membesarlah dalam perkara yang bercanggah dengan agama itu. Dan juga yang besar ataupun yang tuanya itu tualah dalam keadaan fitnah tersebut, ataupun tualah, membesarlah dia, dan tualah dia, dan matilah dia dalam keadaan fitnah atau dalam keadaan bid'ah tersebut dan sebagainya. So ini masalah umat akhir zaman. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis bahwasanya umat Islam dikerumuni oleh setiap ufuk umat-umat ataupun kaum-kaum yang lainnya, sebagaimana mereka mengerumuni makanan di dalam sebuah talam. Dan ini disebabkan orang Islam tidak ada jati diri sebagai Muslim, dan orang Islam sendiri langsung tidak bersikap seperti yang sepatutnya sebagai orang Islam. Orang Islam sendiri tidak bersifat dengan sifat yang sepatutnya sebagai orang Islam. Maka orang Islam dia ada jati diri. Orang Islam apa-apa pun dia ada, dia punya rams, simbol sebagai Muslim. Sehingga bila seorang tengok dia ni, orang tahu dia ni Islam. Sehingga orang dapat tengok kepada dia ni bukan Islam. Maka inilah yang perlu difahami, apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu dan juga golongan salaf, di mana mereka tidak membenarkan ataupun tidak mengizinkan mereka menzahirkan agama atau simbol agama mereka, disebabkan takut dibimbangi akan timbul fitnah. Itu pada zaman awal. Tapi apabila makin berkembang, negara makin berkembang, dan juga sehingga kepada hari ini, maka umat Islam menjadi lemah dengan diselaputi penyakit al-wahnu. Maka ini yang menyebabkan umat Islam tersepit di tengah-tengah, ataupun umat Islam hidup dalam keadaan terhina, hidup dalam keadaan mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang telah Allah muliakan dengannya Islam. Maka ini perkara yang perlu kita ambil perhatian, terutamanya kita yang hidup pada zaman sekarang, dan juga ambil perhatian kepada diri kita sendiri dan juga kaum keluarga kita sendiri, supaya jangan ada ciri-ciri ataupun jangan ada suatu ruang untuk kita menyamai orang-orang kafir dan sebagainya. Tapi dalam persoalan ini sudah tentu pada zaman sekarang amat berat sekali, melainkan illa man rahimah rabbuh, melainkan orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan juga kefahaman supaya kita dapat beramal Islam, dan supaya kita dapat menzahirkan perbezaan antara kita sebagai orang Islam, pengikut Nabi SAW, dan juga kepada kepada mereka yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dari sudut nampak keagamaan. Dan satu sudut yang lain adalah persoalan bid'ah. Persoalan yang kalau kita lihat bahawasanya di dalam agama kita ada dua unsur lah dekat situ, iaitu satu Quran dan Sunnah. Dan kalau kita sebut bahawasanya Al-Quran itu nas, dan Sunnah itu dari sudut pengamalan. Walaupun dia nas juga, tapi dari sudut pengamalan juga mesti memahami apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka apa-apa yang bercanggah dengan Allah daripada kitabnya, dan yang bercanggah dengan ajaran ataupun menyelisihi petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW, maka semua itu adalah perkara yang yang sepatutnya kita jauhi dan kita tidak melakukannya. Baik, berikutnya pada bab yang ke-8. Pada bab yang ke-8 adalah disebut perlunya bahasa Arab untuk memahami Islam dengan benar. Tajuk yang ke-8 adalah perlunya bahasa Arab untuk memahami Islam dengan benar. Dan ini juga suatu bab yang penting, walaupun ia mungkin bahasa Arab, tetapi bahasa Arab adalah suatu bahasa yang tidak boleh berpisah dengan Islam. Bahasa Arab suatu yang tak boleh berpisah dengan Islam, dan bahasa Arab sepatutnya tak boleh menjadi pemisah di dalam kehidupan kita.
Kerana bahasa Arab hubung kaitnya dengan agama kita begitu suatu benda yang tak boleh nak dipisahkan, kerana bahasa Arab ini diistimewakan, ataupun keistimewaan bahasa Arab ini nak banding dengan bahasa yang lainnya adalah bahasa Arab adalah lughatul Quran, adalah bahasa Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan semua kita mengetahui bahawasanya setiap orang Islam dalam dunia ini, setiap orang Islam dalam dunia ini yatlu, membaca Al-Quran ataupun ayat-ayat Quraniyah di dalam solat mereka pada setiap hari, dan ianya merupakan kefarduan di dalam bahasa Arab, menunjukkan bahawasanya wajib atas setiap Muslim mempelajari bahasa Arab. Wajib, dan sepatutnya orang Islam mengambil berat tentang bahasa Arab. Sebab itu disebut pada bab yang ke-8 ini perlunya bahasa Arab untuk memahami Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nazala bihi ar-ruhul amin. Diturunkan bihi, dengannya itu Al-Quran, ar-ruhul amin, itu Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal munzirin, ke atas ataupun ke dalam ala qalbik, ke atas hati jantungmu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Allah Ta'ala menyatakan, wa inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya ja'alnahu, kami jadikannya Quran Arabiyyan, bahasa Arab. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab dan menjadikan Rasulnya menyampaikan isi Al-Quran dan hikmah di dalam bahasa Arab. Dan orang-orang generasi pertama, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berbicara dengan bahasa Arab, sehingga tidak ada jalan untuk memperkukuhkan diri dalam beragama dan dalam memahami agamanya dengan baik kecuali dengan memahami bahasa Arab. Perlunya demikian bahasa. Bahasa merupakan bahagian dari agama. So, menunjukkan bahawasanya bahasa Arab adalah suatu bahasa yang penting kerana dia adalah sebahagian daripada agama. Orang yang biasa berbahasa ini akan lebih mudah memahami agama Allah. Meningkatkan usahanya menegakkan syiar agama. Juga dapat lebih mendekati golongan salaf dari kalangan golongan muhajirin dan golongan ansar dalam mengintegrasikan urusan-urusan kehidupan mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Allah turun Al-Quran di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Maka Allah turun Al-Quran dengan bahasa Arab dan menjadikan Rasulnya, itu orang Arab, menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu juga di dalam bahasa Arab. Dan juga golongan pertama yang masuk Islam, iaitu golongan-golongan awal ataupun golongan-golongan pertama, generasi pertama di kalangan salaf, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dipilih oleh Allah SWT di kalangan orang Arab dan mereka berbicara dengan bahasa Arab, sehingga dia kata tidak ada jalan untuk kita memperkukuhkan diri dalam beragama, dan tak ada jalan dalam memahami agama dengan baik kecuali mesti melalui bahasa Arab, kecuali mesti memahami bahasa Arab.
Kerana bahasa Arab adalah sebahagian daripada agama. Kenapa dikatakan sebahagian dari agama? Kerana Al-Quran bahasa Arab. Nabi bercakap dalam bahasa Arab. Para sahabat juga bercakap dalam bahasa Arab. Maka sumber agama kita ini adalah bahasa Arab. Dan dia kata orang yang biasa berbahasa ini, maksudnya orang yang biasa dengan berbahasa dengan bahasa Arab ini akan lebih mudah memahami agama Allah. Sudah tentu, kerana dia memahami Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab, dia baca Al-Quran dan dia memahaminya. Dan dia membaca kalam Rasulullah di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW, semua dalam bahasa Arab. Kemudian dia membaca riwayat-riwayat yang datang daripada anak murid kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah adalah dalam bahasa Arab. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihim. Suatu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya. Itu orang Arab, itu para sahabat. Iaitu mereka berbahasa dengan bahasa Arab. Mereka menyampaikan agama ini dengan bahasa Arab. Maka orang yang sering berbahasa Arab ataupun belajar bahasa Arab ataupun yang sering berbicara dengan bahasa ini, insya-Allah akan lebih mudah memahami agama Allah dan lebih mendekatkan usahanya menegakkan syiar agama. Kerana dia faham Arab, dia faham Al-Quran dan dia faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata dapat mendekati golongan salaf. Maksudnya orang yang mempelajari bahasa Arab dan mengetahui bahasa Arab, maka dia lebih dekat dengan sahabat Nabi. Dia lebih mendekat dengan golongan pertama, ataupun dia akan lebih mendekati golongan awal, iaitu al-muhajirin wal-ansar. Siapa dia muhajirin wal-ansar? Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون. Dan orang-orang awal yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, di kalangan sahabat muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, wal ansar, orang Madinah yang menolong sahabat yang berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, iaitu orang-orang awal masuk Islam, muhajir wal ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikut mereka. Siapa yang mengikut mereka? Yang mengikut golongan salaf, yang mengikut sahabat, yang mengikut muhajir wal ansar. Maka sudah tentu kalau dia memahami bahasa Arab, maka akan mendekatkan dia kepada golongan awal, akan mendekatkan dia kepada golongan salaf, akan mendekatkan dia kepada muhajirin wal ansar. Kenapa? Kerana riwayat-riwayat agama kita dalam bahasa Arab. Apa yang dinakalkan daripada apa yang Abu Bakar sebut, apa yang Umar sebut, apa yang Uthman sebut, apa yang Ali sebut, apa yang di kalangan para sahabat awal sebut dalam bahasa Arab, dan dia memahaminya tanpa perlu dia terjemah ataupun membaca daripada bahasa yang lainnya. Dah tentu orang yang boleh memahami bahasa Arab, membaca dari teks asal adalah lebih tepat dan lebih mendatangkan kefahaman yang lebih tepat kalau nak dibanding dengan kalau kita membaca terjemahan. Kerana kalau kita membaca terjemahan akan ada makna yang akan lari sedikit dan akan menyebabkan kadang-kadang maksud tidak sampai kerana bahasa itu diterjemahkan bahasa lain, dan mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak ada dalam bahasa Melayu umpamanya yang nak menterjemahkan perkataan tersebut menyebabkan akan lari sedikit kefahaman daripada maksud asalnya. Itulah hikmahnya kenapa Al-Quran tidak boleh dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Itulah hikmahnya yang dikatakan bahawa Al-Quran itu bahasa Arab dan semua terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran. Semua terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran yang melalui terjemahannya, itu bahasa Melayu, baca daripada terjemahan English, maka itu bukan Al-Quran, itu terjemahan yang kemungkinan akan menyebabkan kita sedikit lari kefahamannya, atau akan tak berapa nak sampai maksud yang nak disampaikan melalui penggunaan bahasa Arab tersebut. Itu maksud apabila dia kata akan lebih mendekati golongan salaf. Maksud siapa yang tahu bahasa Arab akan lebih mendekati golongan muhajirin dan golongan ansar
dan apa maksudnya di dalam kehidupan harian mereka. Jadi ini penting bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Larangan meniru golongan kufar juga dimaksudkan agar tidak menghilangkan keutamaan dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada generasi terdahulu, dan jangan sampai berlaku kerosakan ataupun kerosakan ataupun kelemahan seperti yang terjadi kepada golongan setelah mereka. Maksudnya, apabila kita sebut larangan meniru golongan kufar, juga dimaksudkan agar tidak menghilangkan keutamaan dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada golongan awal itu. Apa maksudnya? Sebab kita bercakap tentang bahasa Arab, maka bila kita kata bahawasanya larangan meniru golongan kufar, boleh difahami juga daripada larangan meniru golongan kufar. Kita faham juga daripada word ataupun perkataan itu, larangan daripada menyerupai itu adalah dimaksudkan daripadanya supaya kita tidak menghilangkan keutamaan golongan awal. Apa dia antara keutamaan golongan awal? Dah tentu bahasa Arab. Antara keutamaan golongan awal adalah bahasa Arab. Kalau sekiranya kita sebut tentang dilarang meniru golongan kufar, maka kadang-kadang kita hanya terfikir jangan meniru zahirnya saja. Jangan meniru pakaian mungkin, jangan meniru cara mungkin, jangan meniru ritual mungkin, jangan meniru adat mungkin. Tapi sebenarnya jangan meniru golongan kufar juga adalah tidak menghilangkan keutamaan yang telah Allah beri keutamaan tersebut kepada golongan awal, itu di kalangan muhajirin dan ansar. Iaitu yang dimaksudkan di sini adalah bahasa Arab. Sehingga kita meniru golongan kufar, sehingga kita langsung tidak mau mempelajari bahasa Arab, sehingga kita meninggalkan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu dilihat bahawasanya suatu bahasa yang begitu susah sekali. Semua yang belajar bahasa Arab sudah tentu, oh bahasa Arab susah, bahasa Arab susah, bahasa Arab susah, bahasa Arab susah, tak payah mengaji lah. Kan dah begitu biasanya. Mai datang kelas bahasa Arab, begitu bersemangat sekali pada kelas pertama, kelas kedua, pada kelas ketiga, keempat dan kelima dan keenam dan ketujuh. Daripada 20 orang akan jadi 15 orang, kemudian akan kurang lagi 10 orang, akan kurang lagi kepada 2 orang, akhirnya tinggal seorang saja. Akhirnya semua orang belah daripada membeli bahasa Arab, sebab susah dan susah dan susah. Bagaimana mempelajari bahasa Arab? Sebagaimana kita mempelajari bahasa Inggeris. Sebagaimana kita mempelajari bahasa Inggeris, sebagaimana kita mempelajari bahasa Perancis, sebagaimana kita mempelajari bahasa Cina, sebagaimana kita mempelajari bahasa India mungkin, maka itulah juga cara mempelajari bahasa Arab. Bahkan macam kita sebutkan tadi, bahasa Arab adalah suatu bahasa yang tidak boleh dipisahkan dengan agama kita, kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. So Al-Quran ada dekat dengan kita, dan sunnah Rasulullah juga ada dekat dengan kita. Maka bahasa Arab itu sepatutnya dipelajari, dan bahasa Arab itu sepatutnya diutamakan untuk dipelajari dan difahami. Maka ini maksud larangan meniru golongan kufar, iaitu yang dimaksudkan agar tidak menghilangkan keutamaan yang telah pun diberikan oleh Allah kepada generasi yang terdahulu daripada umat ini, tentang itu yang merujuk kepada golongan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dan berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Syekh Islam Ibn Taymiyah berkata tentang memberi nama-nama bukan nama-nama bulan dengan nama-nama asing. Berikutnya kata Ibn Taymiyah tentang memberi nama-nama bulan dengan nama-nama asing. Nama bulan dengan nama asing. Abu Ahmad Al-Kirmani pernah berkata bahawa saya pernah berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bangsa Parsi memberi nama-nama hari dan bulan dengan istilah yang kami tidak mengerti.
Kata Abu Ahmad Al-Kirmani, dia pernah kata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal bahasanya bangsa Parsi memberi nama hari-hari mereka dan nama bulan-bulan mereka dengan nama yang kami tak faham pun perkataan yang mereka guna. Apabila disebutkan demikian, Imam Ahmad tidak menggembarinya. Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak mengembirakannya ataupun tidak menggemarinya. Tak seronok apabila menggunakan suatu istilah lain yang tak dipahami apa maknanya, iaitu nama hari-hari dan juga nama bulan-bulan. Dan juga ternyata Imam Ahmad sangat tidak senang dengan hal demikian. Apa maksudnya? Imam Ahmad tak gembira dan tidak menyukainya. Dan dikata Imam Ahmad tidak menyukai nama-nama ini kerana dua hal. Pertama, kata dia, bila mana maknanya tidak dimengerti ataupun apabila maknanya tak faham, boleh jadi mempunyai makna yang haram, sehingga orang Muslim dilarang mengucapkan kata-kata yang maknanya tidak difahami. Oleh kerana itu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak suka untuk bacaan-bacaan ruqyah dibaca dengan selain daripada bahasa Arab, kerana boleh jadi pengertiannya itu tidak dibolehkan oleh syariat. So ini pertama yang para ulama sebut. Imam Ahmad tidak menggemari apabila ada orang kata orang Parsi menamakan hari-hari mereka dan bulan-bulan mereka dengan bahasa mereka sendiri yang kami pun tak faham. Maka Imam Ahmad tidak suka. Dan kenapa Imam Ahmad tidak suka? Kerana dia kata bila mana makna yang tidak difahami, kemungkinan boleh membawa makna yang haram. Sehingga sebenarnya orang Islam adalah dilarang sama sekali untuk mengucapkan suatu kata-kata yang maknanya tidak difahami. Kenapa? Kerana dibimbangi. Kalau diucapkan makna-makna ataupun perkataan-perkataan yang dia sendiri tak faham maknanya, boleh jadi maknanya itu mengandungi benda haram dan mengandungi perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat agama. Maka ini sebab Imam Ahmad tidak suka. Dan ini sebab kenapa Imam Ahmad tidak membenarkan dan tak suka bahawasanya ruqyah dalam bahasa selain bahasa Arab. Walaupun di sana ada perbincangan para ulama lah. Kerana Nabi kata, "U'du alayya ruqakum," tolong bacakan ruqyah kamu. Maksudnya kalau sekiranya tak ada apa-apa unsur syirik dalam ruqyah ni, tidak ada masalah. So, kalau sekiranya ruqyah dalam bahasa selain bahasa Arab, kemungkinan akan tidak difahami dan kemudian kut-kutlah ada makna yang syirik dan sebagainya, maka tak disukai. Tapi kalau sekiranya makna tersebut, makna yang difahami, makna tersebut tidak membawa makna yang haram, makna tersebut tidak membawa kepada benda yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka benda itu tidak menjadi masalah. Boleh, tak ada masalah. So di awal tadi, kata Ibn Taymiyah tadi tu tentang perkara bagi nama bulan dengan nama yang tidak nama Arab. Seperti kita lah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua tu bulan Islam punya apa nama bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian apa nama Zulqa'dah, Zulhijjah, dan semua ni adalah bulan-bulan Islam. Tapi kalau kita tidak ambil penting dan tidak ambil berat tentang perkara ini, langsung kita pun dah tak ingat dah bulan-bulan Islam. Yang kita hafal adalah Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan sebagainya. Sehingga Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tak lekat dalam kepala. Tak ingat pun apa bulan pertama, apa bulan kedua, apa bulan ketiga, Muharram lepas Muharram, apa lepas Safar, apa lepas Zulqa'dah, apa lepas, tak tahu. Yang dia tahu satu Syawal dia tahu. Yang dia tahu Ramadan, satu Ramadan. Yang dia tahu 10 Zulhijjah, mungkin orang raya haji lah Zulhijjah. Itu je yang dia tahu. Selain daripada tu dah langsung tak ambil berat. Maka ini perkara yang nampak ringan tapi ianya penting dan ianya berat. Berikutnya, kenapa Imam Ahmad tidak menyukainya? Disebut sebab kedua.
beliau tidak ingin seorang Muslim membiasakan diri dengan bahasa selain bahasa Arab. Beliau tidak suka seorang Muslim membiasakan diri dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab adalah simbol Islam dan umatnya. Bahasa Arab adalah simbol Islam dan umatnya. Dari bahasa suatu umat menampakkan simbol yang paling penting untuk membezakan dirinya dengan umat yang lainnya. Maka ini sebab yang kedua. Kenapa dia tidak suka kepada penggunaan nama-nama dan bulan-bulan selain daripada bulan Arab ataupun bulan Islam? Kerana untuk tidak mahu membiasakan orang Islam dengan selain bahasa Arab, supaya orang Islam ni sentiasa selalu dengan bahasa Arab. Bila kita duk pergi kepada Januari, Februari sebagainya, langsung dah kita lupa dah nama-nama di dalam bahasa Arab. Tapi bukan maknanya haram ya. Bukan maksudnya haram. Ia disebutkan tadi bahawa kalau sekiranya makna itu difahami, kalau sekiranya makna itu difahami dalam bahasa yang disebut selain bahasa Arab, yang tidak mengandungi unsur haram dan juga syirik dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, membiasakan berbicara dengan selain bahasa Arab sehingga menjadi bahasa pokok suatu negeri dan bahasa penduduknya, hukumnya makruh kerana meniru orang-orang ajam. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, membiasakan berbahasa ataupun membiasakan bercakap dengan selain bahasa Arab sehingga menjadi bahasa bahasa utama ya. Bahasa utama adalah suatu negeri dan bahasa penduduknya hukumnya makruh kerana meniru orang-orang ajam. Oleh kerana itu, ketika orang-orang mukmin ataupun ketika mana kaum muslimin menempati atau duduk di negeri Syam dan di negeri Mesir katanya, di mana penduduk negeri itu bercakap dengan bahasa Rom, maka orang Islam pada ketika itu menukarnya. Dan orang Islam pada ketika itu membiasakan penduduk negeri itu cakap dalam bahasa Arab. Bercakap dalam bahasa Arab. Demikian di Iraq dan Khurasan, di mana mereka bercakap dengan bahasa Parsi. Di belah utara Afrika, mereka dalam bahasa Barbar. Kemudian umat Islam yang ada pada ketika itu membiasakan penduduknya dengan bahasa Arab sehingga mereka bercakap dengan bahasa Arab. Tetapi kemudian mereka melupakan bahasa Arab dan kembali mereka bercakap dengan bahasa Parsi, bercakap dengan bahasa Rom dan sebagainya. So ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, jalan yang terbaik adalah membiasakan berbicara dalam bahasa Arab dan mengajarkan anak-anak di surau-surau ataupun di sekolah-sekolah Islam dengan bahasa Arab, supaya dengan itu umat Islam akan menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dan akan lebih memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih dekat dengan kaum salaf. Maksudnya lebih memahami agama ini apabila mereka memahami bahasa Arab, dan apabila mereka memahami bahasa Arab, mereka dekat dengan Quran, mereka dekat dengan sunnah Nabi, dan mereka dekat dengan golongan salaf, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebab itu para ulama yang bukan orang Arab sekalipun, mereka kena mempelajari bahasa Arab, kerana tidak boleh dan tidak ada jalan untuk menjadi ulama, dan tak ada jalan untuk menjadi alim dalam agama, dan tak ada jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah melainkan memahami bahasa Arab. Dan ketahuilah, kebiasaan berbahasa Arab dapat mempermudahkan kita mengikuti generasi umat Islam terdahulu, itu para salaf, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, yang akan menambah kekuatan fikiran agama dan akhlak katanya. Dan bahasa Arab adalah sebahagian dari agama dan mengetahuinya adalah suatu kewajipan. Bahasa Arab adalah sebahagian dari agama sehingga mengetahuinya adalah suatu kewajipan, sebab Al-Quran dan Sunnah adalah wajib dipelajari dan wajib difahami.
Dan disebut dalam kaedah ma la yatimmu bihi wajib illa ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa yang tidak boleh melengkapkan sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya, maka perkara tersebut juga menjadi kewajipan. Maka sepatutnya kita tanamkan dalam fikiran kita bahawasanya wajib mempelajari bahasa Arab. Wajib mempelajari bahasa Arab. Dan kita tahu bahawasanya wajib itu ada dua. Satu wajib aini, yang kedua wajib kifayah. Wajib aini, wajib individu, dan wajib kifayah mesti ada sebahagian umat Islam yang melakukannya. Sebahagian kita, ya mungkin kita juga adalah orang Melayu yang hidupnya dan membesar dengan di bukan negara Arab dan kita Melayu. Maka ya, dalam perkara wajib ini kita bahagi dua lah. Ada wajib aini dan wajib kifai. Wajib bagi sebahagian daripada umat Melayu kita ni yang mesti tahu bahasa Arab, yang mesti mempelajari bahasa Arab. Wajib kifayah. Dan wajib aini adalah kepada mereka yang nak menjadi alim, kepada mereka yang nak memahami Al-Quran, nak menjadi ulama, ataupun yang nak mengajar orang, nak menyampaikan agama Islam. Sepatutnya dia wajib aini untuk mempelajari bahasa Arab. Dan wajib mempelajari bahasa Arab ini banyaklah kalangan para salaf kita, Imam Syafi'i sendiri dan sebagainya, dan juga banyak ulama-ulama lainnya, semua menyeru dan menganjurkan kita supaya kita ini mempelajari bahasa Arab. Dan kalau kita lihat dalam suatu hadis ataupun maksud hadis Abu Bakar ibn Abi Shaybah dari Umar ibn Yazid, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, katanya, hendaklah kamu semua benar-benar memahami sunnah. Hendaklah kamu semua benar-benar memahami sunnah. Dan hendaklah kamu semua benar-benar memahami bahasa Arab. Dan fahamlah Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Fahamkanlah Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kerana Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi apa surat Umar tadi? Dia menyatakan bahawasanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, hendaklah kamu semua benar-benar memahami sunnah Nabi. Berikutnya, hendaklah kamu semua benar-benar memahami bahasa Arab. Dan fahamlah Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kerana Al-Quran itu gunanya bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. So, ini makna yang apa yang telah kita sebutkan, bahawasanya surat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ini ditulis kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan ianya untuk kepada kita semua, iaitu hendaklah kita faham sunnah. Iaitu faham sunnah tak ada jalan lain dengan bahasa Arab, dan hendaklah kita memahami bahasa Arab dan memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. So, bukan memahami Al-Quran dengan bahasa Melayu, bukan memahami Al-Quran dengan bahasa Inggeris, mesti memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, kerana Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebab tu penting bahasa Arab, kerana untuk memahami Al-Quran mesti dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Melayu, bahasa selain bahasa Arab itu hanya terjemahan, yang kalau sekiranya kita hanya beriktimat kepada terjemahan, akan menjauhkan kita lagi sebenarnya dengan Al-Quran tersebut. Dan disebutkan tadi bahawasanya agama kita ada dua, Al-Quran dengan sunnah. Bahawasanya Al-Quran itu merujuk kepada nas, dan sunnah itu merujuk kepada amalan. Iaitu sesuatu nas agama datangnya dengan Al-Quran, dan dianya datang dalam bahasa Arab. Itu nas agama kita bahasa Arab. Dan daripada sunnah juga amalan agama, dan nak memahami amalan agama juga dengan bahasa Arab. Nakkan nas daripada agama kita mesti bahasa Arab, nak beramal dalam agama kita juga mesti dengan bahasa Arab. So, tajuk ini penting, dan tajuk yang ke-8. Sebab tu dia kata perlunya bahasa Arab untuk memahami Islam dengan benar. Yang menjadi masalah adalah apabila sebahagian orang Islam sendiri yang tidak memahami bahasa Arab memahami agama melalui bukan bahasa Arab. Orang Islam memahami agama dengan tidak menggunakan bahasa Arab, sehingga kadang-kadang berlakunya kecacatan dalam kefahaman, sehingga berlakunya galat di dalam memahami Al-Quran dengan sunnah.
walaupun namanya profesor, walaupun namanya mungkin sarjana dan sebagainya, bercakap dengan Islam, aktivis Islam, penggerak jamaah Islam, penggerak persatuan Islam, tapi tak tahu bahasa Arab. Hanya membaca bahasa Arab, hanya membaca kepahaman agama daripada buku-buku terjemahan. Yang lebih teruk mungkin dia ustaz ataupun dia mengajarkan agama tapi tak tahu bahasa Arab, hanya berdasarkan buku terjemahan. Maka ini semua adalah problem. Kerana apa masalahnya? Kerana buku-buku terjemahan itu menggunakan bahasa terjemahan yang diterjemahkan oleh orang. Dan bila kita lihat dalam buku-buku terjemahan ini, bukan tak boleh, boleh kita melihat kepada buku terjemahan, tetapi kadang-kadang perlu dilihat dan perlu dirujuk dan perlu dicek dengan teks asalnya. Kerana kadang-kadang berlaku kesilapan di dalam penterjemahan. Kadang-kadang berlaku kesilapan di dalam istilah. Kadang-kadang berlaku kesilapan di dalam menerangkan makna tersebut. Sebab itu kadang-kadang berlaku kesilapan di dalam memahami agama. Dan kadang-kadang orang yang membaca, mungkin dia baca daripada buku-buku terjemahan, maka kadang-kadang dia dapat kepahamannya silap, kemudian dia rasa dia betul, kemudian dia tidak mau merujuk kepada bahasa Arab, tidak merujuk kepada orang yang lebih mengetahui, maka ini akan menyebabkan lebih sesat dan lebih jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting dalam bab yang ke-8 ini memahami Al-Quran dengan bahasa, memahami agama kita dengan bahasa Arab, kerana ia adalah suatu juzuk, suatu bentuk nakkan perbezaan antara Islam dengan kafir. Nakkan perbezaan di antara Islam dengan kafir, maka bahasa Arab adalah bahasa yang penting sekali. Maka mudah-mudahan kita mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk belajar bahasa Arab dan cuba memahami bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bagi mereka yang mungkin baru belajar, jangan putus asa. Maka perlahan-lahan baca di peringkat awal, mungkin kita kena hafal mufradat, mungkin perkataan dia. Dengan kita menghafal perkataan itulah yang akan membawa kepada kita akhirnya memahami perkataan bahasa Arab atau akhirnya memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Kita sambung lagi dalam mukhtarat iqtida' siratal mustaqim, mukhalafat ashabil jahim, iaitu kita menelusuri jalan yang lurus yang bercanggah dan menyelisihi jalan-jalan ahli neraka dan juga jalan-jalan mereka yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa umat Islam semua yang masih hidup dan juga yang telah pun kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum satu lagi saya terlupa, sebagai suatu peringatan bahawasanya di sana ada satu hadis Nabi yang dibacakan dan disebarkan oleh orang ramai, iaitu konon-kononnya kata Rasulullah SAW, dikatakan uhibbul Arab li thalas, aku mencintai Arab itu kerana 3 perkara. Aku menyintai Arab itu kerana 3, li'anni Arabi, kerana aku adalah orang Arab, wal Quran Arabi, dan Quran itu bahasa Arab, wa kalamu ahli jannah Arabi, dan perkataan ataupun percakapan ahli syurga itu bahasa Arab. Hadis ini adalah hadis yang tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini tidak sabit, tidak sahih dan palsu, iaitu aku mencintai orang Arab kerana 3, kerana aku orang Arab, kerana Al-Quran bahasa Arab, dan kerana bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. So hadis ini tidak sahih dan tidak tepat dan tidak boleh dijadikan hujjah. Bermaksud bahwasanya
bahasa ahli syurga itu tidak ada suatu hadis pun yang menyatakan bahasa Arab. Wallahu a'lamu bissawab. Maka apa-apa pun itu dikembalikan kepada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.